with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Okay, kita masih lagi di segmen creepy, guys. Hari ni Kama nak ceritakan dekat korang kisah seram yang berlaku dekat salah seorang subscriber Kama. Dan hari ni ada dua cerita yang Kama nak kongsikan dekat korang. Maksudnya ada dua subscriber yang berlainan lah. Dan salah satunya menarik sebab pengalaman seram yang dia lalui ini berlaku dekat pusat kuarantin. Terfikir tak dekat pusat kuarantin tu boleh kena ganggu? So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu guys. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni kita panggil Fia, and Fia nak kongsikan cerita seram yang berlaku dekat pusat kuarantin yang terletak di Sabah. Dan kisah ni berlaku pada bulan 9 tahun 2021 ya, baru je lagi. So, cerita dia begini. Masa tu Fia ni baru je sampai dekat pusat kuarantin tu sebab doktor dah sahkan yang Fia ni positif COVID-19. So, Fia sampai dalam pukul 2 petang macam tu. Selama 3 hari dia dekat sana, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadi. Sampailah hari keempat, something happen. Malam tu pukul 10 ke 11 macam tu kan, tiba-tiba perut Fia ni sakit pula. Rasa macam nak pergi membuang lah. So Fia pun bangun untuk pergi ke toilet. Fia bangun je daripada katil tu, tiba-tiba ada seorang akak dekat sebelah Fia ni tegur, nak pergi mana? So Fia pun katalah nak pergi tandas sekejap, sakit perut. Lepas tu kakak tu tanya lagi, nak cari teman tak? So Fia pun katalah tak apalah, saya okey je. And then akak tu kata, okey, hati-hati. Sebab Fia tak nak menyusahkan akak tu, sebab akak tu sebenarnya tengah pregnant guys. Takut apa-apa jadi ke kan. So tak apalah, Fia pergilah seorang-seorang. Waktu Fia pergi memang sunyi sebab hampir semua orang dah tidur guys masa tu. Awal kan, sebab dah tak tahu nak buat apa. So masa-masa memang tidur lah awal. So Fia sampai dekat tandas. Tandas tu pun tak ada orang. So dia pun buatlah apa yang dia nak buat kat toilet tu. Lepas dia selesai, dia keluar and nak cuci tangan lah dekat sinki. Cuci muka, cuci tangan. Tiba-tiba ada seorang akak ni masuk. So macam Fia dah, oh okay, ada lagi orang yang belum tidur kan. So dia rasa tenang lah sikit waktu tu. Lepas tu dia tengok muka akak tu. Oh, kakak Syah. Bukan nama sebenar lah. Dia kenal lah kakak ni. Cuma kakak Syah ni, dia memang akan selalu tegur Fia ni lah. Sebab dia memang agak rapat. Lagi satu, Kak Syah ni seorang yang ceria tau. Ceria, happy go lucky macam tu lah. Oh, lupa. Patutlah. Sekejap. Patutlah macam tak seram sikit ni. Kita letak lampu warna orange. Tapi malam tu macam ada yang tak kena tau. Sebab Kak Syah ni dia masuk toilet, dia tak tegur Fia ni langsung. Tengok pandang pun tak, diam je. Tapi positif je lah kan, mungkin dia tak perasan ke Fia dekat situ. So Fia pun keluar je lah toilet dan balik ke katil untuk main handphone. Selepas beberapa minit macam tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang tengah buang sampah. Dia macam ada orang baling sampah tu dari jauh dan bunyi tu kuat sangat sebab tong sampah tu betul-betul dekat atas kepala Fia. Oh, mungkin dekat depan kot maksud dia. So dia pun tengoklah daripada tingkap besi macam tu kan. Dan bila dia tengok memang tak ada siapa pun yang jalan dekat situ. Lepas tu Fia tengok dekat pintu, tak ada siapa pun yang masuk sebabnya Fia ni dekat je dengan pintu. Kalau nak kata orang yang hujung sekali buang sampah dekat situ pun tak tahu pula sebab dekat hujung tu pun memang ada tu sampah. Korang macam tak faham kan apa Kama cakap sebab Kama pun tak faham. Tapi kita buat faham je lah dengan gambaran yang Kama letak tadi tu. So Fia waktu tu dah meremang jugalah kan. So Fia pun stop main handphone and tidur. Dia pusing kiri, pusing kanan tapi tak boleh nak tidur. Fia tengoklah jam dekat handphone dah pukul 12 pagi.
So Fia cuba sedari pagi untuk tidur juga. Tiba-tiba pintu yang dekat sebelah kiri Fia ni macam kena gegar tau. Kuat sangat. Dia ingat dia je yang dengar. Tiba-tiba kakak yang pregnant dekat sebelah Fia tu, dia chat tau, ada WhatsApp, dia kata, Fia, tidurlah. Kakak pun dengar juga, buat tak tahu je. Lepas tu Fia pun pasanglah surah dekat handphone dia kan. Lama-lama Fia tertidur juga akhirnya. Esoknya tu guys, masa nak makan tengah hari kan, dia teringat lah pasal Kak Syah yang tak tegur dia malam tadi kat toilet tu. Rupa-rupanya dia dah discharge semalam waktu petang. Sebenarnya Fia tahu tau yang dia dah discharge petang semalam. Cuma malam tu waktu dia pergi toilet tu, dia lupa yang Kak Syah tu dah discharge. Dah keluar lah, dah boleh keluar daripada pusat kuarantin tu. And rupanya Fia kata dekat bahagian belakang pusat kuarantin tu ada hutan. Mungkin dia dah menetap dulu dekat sana, and then pusat kuarantin ni baru dibina dekat situ kan, baru ditubuhkan dekat situ. So akhir kata daripada Fia, walaupun di mana kita berada, apa pun yang kita lakukan di sekeliling kita, dia memang ada. Jangan terlalu takut dan jangan juga terlalu berani. Betul juga tu. So itulah kisah pertama guys. Okay, sekarang kita nak move on kepada kisah kedua. Dan pengalaman seram ni berlaku waktu subscriber Kamal ni pergi berkonvoi malam bersama kawan-kawan dia. Macam tadi kita dengar kisah seram daripada Sabah, kali ni kita dengar kisah seram daripada Bintulu, Sarawak. So kita bagi nama pemilik kisah ni Ayi, dan pengalaman seram yang Ayi nak kongsikan kat kita ni berlaku pada tahun 2018. Waktu ni dorang ada buat konvoi tau, daripada Bintulu ke Miri dan dari Miri ke Bintulu. Kira dorang ni balik hari lah waktu tu kan. And waktu tu hari raya Aidilfitri. So dorang ni nak berkonvoi sebab nak beraya lah ke rumah saudara mara, rumah kawan-kawan. So pada pagi tu diorang bertolak pukul 7 pagi. Yang join waktu tu ada dalam 7 ke 9 orang. Waktu nak on the way tu guys, jalan okey je tau. Tapi silap jugalah sebab diorang tak check dulu sebelum nak pergi bertolak. Sebab tiba-tiba tayar motor Ayi ni bocor. Disebabkan tayar motor bocor, terpaksalah diorang ni berhenti dekat warung yang berhampiran dekat situ. Tapi warung tu tak buka. Daripada Bintulu ke Miri memakan masa yang lama jugalah. Lebih kurang dalam 2 ke 3 jam tau. Memandangkan kat situ tak ada bengkel guys. So diorang ni berhenti je dekat warung yang tak berpenghuni tu, sambil cari mana-mana kedai ataupun bengkel. Ada pun Petronas je yang buka. So diorang pun pergi beli gam, and diorang nak tampal je lah kat tayar yang bocor tu kan. Tu pun sebenarnya Petronas tu jauh daripada tempat yang diorang berhenti tu. Nak dipendekkan cerita, dalam masa diorang on the way, memang banyak masalah. Lepas je motor Ayi ni dah elok, motor member dia yang lain pula rosak. Rantai motor member dia tu putus pula korang. Senang cerita memang banyak dugaan lah waktu tu dorang hadap kan. Bayangkan dorang bertolak daripada Bintulu tu pukul 7 pagi dan dorang sampai ke destinasi pukul 6 petang. Memang lambat gila sampai sebab banyak sangat problem. Saya paling lama sekali motor Ayi ni lah, sebab waktu tu berhenti dekat kawasan yang memang tak ada bengkel. Memang sakit lah duduk dekat atas motor je menunggu kan. Dah sampai ke destinasi tu, diorang dah tak hiraukan dah apa yang jadi sebelumnya tu. Diorang pergi beraya dulu, lepas tu plan nak tidur kat situ. Tapi banyak member diorang ni yang tak dapat nak tidur, nak bermalam sebab ada banyak lagi urusan kan. Sebab diorang kan plan nak berkonvoi 1 hari je. Jadi diorang pun plan nak balik pukul 8 malam. So cerita seram ni sebenarnya start daripada sini tau. Dalam perjalanan diorang nak balik tu, malam tu mula berjalan dengan lancar. Diorang balik memang tak jauh lah dari masing-masing kan, untuk pastikan tak ada antara diorang yang dalam grup ni tertinggal. Waktu tu ada dalam 6 ke 8 buah motor, dan dalam perjalanan tu ada satu jalan ni yang memang tak ada lampu. Gelap gila. Harapkan lampu kereta dan motor saja. So bila diorang ni lalu kat jalan tu, tiba-tiba diorang perasan ada satu benda lalu tau. Dan benda tu diorang tak tahu benda apa, tapi kawan Ayi dengan Ayi ni memang sempat elak. Kalau dia tak elak memang accident. Tapi ada seorang kawan dia ni yang bernama Haris, dia seorang je yang tak sempat nak elak.
Jadi dia langgar benda tu. Benda tu badan dia kecil dan kepala besar. Benda tu merangkak macam Hellcurt. Kamu tahu ke Hellcurt yang dalam Mobile Legend tu? Launch attack! Lah, patutlah aku tak tahu. Siapa yang main Mobile Legend tu tahulah dia merangkak macam tu. Kejap lagi kamu Google tengok macam mana. Lepas dia langgar benda tu, diorang semua berhenti tau. Lepas tu semua masing-masing tanya, ada barang jatuh ke? Semua kata tak ada. Ada antara kawan Ayi ni pergi tengok benda tu. Tapi bila dia nak tengok benda tu dah tak ada. Jadi memandangkan benda tu dah tak ada, diorang pun teruskanlah perjalanan. Dalam diorang teruskan perjalanan tu, Ayi dengan kawan Ayi ni okey je tau. Tapi Ayi perasan yang ada seorang kawan dia yang bernama Haris tadi tu, dia lain macam je tau. Dia punya reaksi wajah dia tu macam ketakutan. Jadi diorang ni pun berhentilah sekejap kan, tanya dia kenapa. And dia cakap lepas dia langgar benda tu, dia macam nampak banyak sangat benda sepanjang perjalanan balik sampai ke destinasi diorang tu. Disebabkan diorang tak nak lambat-lambatkan perjalanan pulang ni, Ayi pun cakap lah nanti cerita bila dah sampai lah. Sebab waktu tu sebenarnya diorang dekat tengah-tengah jalan tau. Dan dekat tepi jalan tu banyak hutan. So diorang pun teruskanlah perjalanan dan mengambil masa lebih kurang 4 jam lebih. Sepatutnya boleh sampai awal, tapi disebabkan diorang pakai motor, kena isi minyak dan banyak berehat, so diorang sampai pukul 1 pagi. Bapak lama tu. Alhamdulillah diorang sampai dengan selamat. So ada yang dah terus balik ke rumah, ada yang terus pergi kerja, shift pagi kan, shift malam, shift pagi. Dan waktu tu yang tinggal hanyalah diorang berempat termasuk Ayi. Lepas tu yang kawan dia Haris tadi tu ajak lipat dekat McDonald yang 4 orang ni. Kebetulan waktu tu memang diorang lapar, so diorang on je lah. Dah sampai je McDonald, Haris pun ceritakan apa benda yang berlaku sepanjang diorang perjalanan nak balik tu kan. Dia cakap lah lepas dia langgar benda tu mula okey je. Lepas tu ada satu tempat ni dekat paip besar warna biru. Memang setiap jalan dekat situ ada kelibat yang duduk. Sebab kawasan tu memang kawasan yang kerap jugalah kemalangan, aksiden. Lepas tu Haris ni pula, dia lajukan motor dia. Waktu tu Ayi ingat lah, waktu dia lajukan motor tu memang Ayi dekat belakang Haris. Lepas tu dia berjalan sama seiring dekat tepi sebelah motor Ayi. Waktu tu lah Ayi tanya dekat Haris, kau okey tak? Dan Haris hanya menganggukkan kepala sambil diorang tengah ride. Tak lama lepas tu Haris ni kata dia nampak ada suatu badan besar berbulu dekat hutan. Waktu tu baru dia start cuak. And dia, waktu ni Ayi dengar je dia bercerita pun dah meremang tau. Benda tu memang tengok dia je. Tapi Alhamdulillah benda tu tak kacau lah kawan-kawan Ayi yang lain. Waktu tu baru saya nampak Haris ni slow semacam je bawa motor. So Ayi pun lajulah bawa motor. Lepas tu Haris ni cerita lagi, ada satu time tu dia rasa tak sedap hati tau, rasa macam nak nangis. And dia pandang lah ada satu pokok kelapa sawit tau kat tepi tu. Dia ladang kelapa sawit. Sepanjang perjalanan diorang ni sebenarnya diorang banyak lalu dekat ladang kelapa sawit dengan hutan. Haris ni pandang lah pokok sawit tu kan. Dia nampak ada benda yang tengah tengok diorang semua. Mata dia merah. Lepas tu ada satu time ni Haris kata waktu tu Ayi dengan 3 orang member dia ni berhenti sekejap dekat kawasan ladang sebab ada satu motor member ni rosak. And then member yang lain semua dah ke depan. So diorang lah sampai dulu. Bila nak masuk je simpang kat Petronas tu, kawan-kawan diorang ni semua tanya, kau ada terbau tak bau wangi? Antara yang terbau tu sebenarnya Haris. Tapi Ayi dengan 3 orang kawan dia yang lain cakap memang tak ada bau pun, bau wangi apa-apa kat situ. Masa time diorang tengah bau tu, diorang tak cerita direct terus tau. Diorang cerita kat McDonald lah time ni. Habis je cerita dekat McDonald, diorang terus plan nak lepak dekat kedai 24 hours tempat Ayi kerja dulu. Diorang sebenarnya tak nak balik rumah terus sebab takut ada yang menumpang. And nanti orang-orang kat rumah pula kena kan. So diorang lepak-lepak dulu, borak kosong. Sampai pukul 3 pagi kot barulah diorang gerak. And Haris ni cakap dia nak stay kat kedai je, dia takut nak balik. Jadi kawan-kawan yang lain balik kecuali Ayi sebab Ayi nak temankan Haris dan kawan dia yang nak kerja. Waktu tu nak jadikan cerita, Ayi ni memang cuti, so dia lepak dekat situ je lah. Lepak-lepak sampai subuh. Lepas tu barulah si Haris ni buka mulut kenapa dia tak nak balik. Rupanya Haris ni dia ternampak ada benda yang berbungkus melompat-lompat dekat area pokok dekat lorong tepi tu tau.
dekat kedai, dekat area dekat-dekat lah dengan kedai kerja dia tu. Ada satu lorong and ada pokok-pokok kat tepi tu. Dia nampak ada something berbungkus kain kafan tengah melompat. Disebabkan itulah dia tak jadi balik sampailah subuh. Habis je azan subuh, dah solat subuh, barulah diorang balik. Seram juga Mungkin sebab Haris seorang je yang nampak macam-macam ni, sebab dia dah terlanggar sesuatu. Tapi wallahualam lah apa benda yang dia terlanggar sebenarnya tu kan. Korang rasa Haris terlanggar apa? Cuba komen kat bawah. Seram pula berkonvoi ramai-ramai naik motor ni kan. Yelah, lagipun diorang banyak lalu dekat kawasan-kawasan yang macam hutan, ladang kelapa sawit yang memang terkenal lah dengan tempat mereka kan. So itulah ceritanya guys. Lately ni banyak betul cerita pasal benda yang berbungkus tu ya. Korang nak dengar satu cerita tak? Cerita tambahan tapi sikit je lah. Dekat area rumah Kamal ni kan, depan je macam straight je korang akan nampak kubur tau. Dan dulu ada satu cerita yang famous dekat kawasan kejiranan sini. Walaupun rumah kita orang ni dekat dengan kubur, tapi dia macam tak banyak cerita tau. Tak ada pun kisah-kisah seram yang macam tergempar dekat penduduk-penduduk sini. Cuma waktu Kamal kecil dulu ada satu cerita lain Kamal selalu dengar kan. Korang cakap korang pernah nampak benda yang berbungkus tu daripada kubur. Dan dia melompat-lompat pukul 12 malam. Siapa yang terserempak, benda tu akan tiup satu angin. Macam tu. Tapi tak tahulah sejauh mana kesahihan sebab Kamal pun tak pernah nampak kan. Tapi macam itu salah satu kisah yang famous lah dekat penduduk kawasan sini. Kelibat hantu bungkus tu. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sekarang budak-budak zaman sekarang ni memang lepak pukul 2-3 pagi guys kat luar tu. Kamu rasa hantu pun takut dengan diorang. Sebab diorang yang hantu kamu rasa. Okay, habis. So kamu rasa itu sajalah video untuk hari ni. Kalau korang nak kongsi pengalaman seram yang korang pernah lalui, korang boleh sharekan dekat email baru kamarinaworld29@gmail.com. Sebab email yang lama ni dah tak boleh guna sebab dah overload guys. And korang boleh share dekat email baru ni. So thank you yang ditonton video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.